KPM. Didik TV KPM. Aina Aira, kamu makan ni, kamu kunyah dulu tak sebelum telan? Mestilah kunyah dulu. Ya, kita mesti kunyah dulu, barulah kita bertelan. Tahukah kamu bahawa apabila kita mengunyah, ia adalah permulaan proses pencernaan? Pencernaan? Apa tu pencernaan? Salam sejahtera. Anda sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku hos anda. Baiklah, sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka. Apabila anda pakai itu, pastikan bukan jarak lah, tetapi pastikan anda pakai dengan betul meliputi daripada atas hidung sehingga ke bawah dagu dan berkenaan dengan jarak tersebut. Apabila anda berada di tempat awam, pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Baiklah, apa sebenarnya yang kita akan belajar pada hari ini? Apa tu? Hari ini kita akan belajar subjek sains. Oh ya ke? Topik apa? Pencernaan. Tetapi sebelum tu, jom kita tengok profil cikgu. Okey, dan bersama kita ini adalah Cikgu Aisyah. Okey, baiklah Cikgu, sebelum kita teruskan, apa kata kita amalkan SOP? Di atas meja ni ada hand sanitizer ataupun gel pembaskuman. Cikgu boleh pakai dulu? Boleh. Okey, diikuti oleh saya juga. Okey, dan seperti yang anda nampak di rumah, ya, jarak di antara saya dengan cikgu tu memang lebih daripada 1 meter, kan cikgu? Betul. Okey, baiklah. Sebelum tu, boleh tak cikgu kenalkan diri cikgu? Okey, baiklah. Cikgu ialah Cikgu Aisyah binti Muhammad Taha dan cikgu dari Sekolah SK Seri Pulai Perdana Johor. Oh, daripada Johor cikgu. Datang sini jumpa saya cikgu. Ya, jauh kan. Terima kasih cikgu, dan juga bukan untuk saya cikgu, untuk kepada mereka yang menonton di rumah. Baiklah cikgu, apa sebenarnya yang kita akan belajar hari ini cikgu? Ya, kita akan belajar yang seperti kita dah tahu, dah tengok video tadi, kita akan belajar tentang pencernaan. Dan dalam video tadi sebenarnya ada persoalan. Apa tu pencernaan? Ya, jadi cikgu nak bagi tahulah apa maksud pencernaan itu. Okey. Pencernaan ialah satu proses di mana makanan tadi dihancurkan menjadi lebih kecil supaya nutrien boleh diserap ke dalam badan kita melalui satu aliran makanan dalam badan kita. Jadi bila kita bercakap tentang satu aliran tu Sean, jadi kita kena tahulah bahagian apa dalam badan kita yang terlibat dalam proses pencernaan. Okey, jadi macam kita tengok tadi kan, bermula dengan mengunyah makanan, betul? Jadi mengunyah makanan tu berlaku di mana? Kalau tak silap saya, di mulut kan cikgu? Ya, simple sangat kan soalan tu. Okey, berlaku di dalam mulut. Jadi secara tak langsung kita dah tahu dah satu bahagian yang terlibat ialah bahagian di dalam mulut. Okey, jadi lepas kita makan, okey, kemudian kita telan makanan tadi, pergi ke bahagian mana pula dalam badan kita? Lepas kita dah kunyah, dah makan tu, pergi ke perut lah cikgu. Sebab tu kita kenyang kan? Ya, betul. Bijak murid cikgu hari ni. Okey. Jadi kita dah tahu dua dah. Mulut, perut. Jadi kita nak tahu bahagian-bahagian lain dalam badan kita yang terlibat dalam aliran makanan semasa proses pencernaan. Jadi untuk kita tahu lagi lanjut, jadi cikgu nak ajak semua murid di luar sana untuk menonton lagu pencernaan. Dan sebenarnya lagu pencernaan ini ada dalam buku teks Sains Tahun 3. Jadi murid-murid di luar sana boleh buka buku teks, tajuk pencernaan, dan boleh kenal pasti bahagian-bahagian dalam badan kita yang terlibat dalam pencernaan. Okey cikgu, jom kita tengok video tersebut. Pencernaan dari dalam mulut, guna gigi, lidah juga air liur.
keluar dari dubur. Ingat kawan-kawan, bahagian pencernaan, mulut, esofagus, perut, usus, dubur. Mari kita jaga pencernaan kita demi kesihatan tubuh badan kita. Wah, bestnya lagu tersebut, Ego. Kalau dengan ni memang senang untuk murid kita adik-adik yang ada di rumah tu untuk hafal kan sistem pencernaan tersebut, Ego. Yes, ada murid yang suka menyanyi. Jadi dia menyanyi. Ini membantu sebenarnya murid tadi untuk mengingat bahagian-bahagian yang terlibat dalam aliran makanan sewaktu pencernaan. Sangat membantu. Jadi kita dah dengar lagu pencernaan tadi. Saya tanya lagi Sean. Dah dengar tadi, sebut satu pun bolehlah. Satu bahagian yang dinyanyikan tadi. Okey, daripada lagu tu dan apa yang saya tahu tu mulut dan perut. Lepas tu ada juga esophagus. Betul ke, Ego? Ya, betul. Oh, betul. Memang bijak. Sebab lagu tu lah, Ego. Ya, betul. Kalau kita dengar betul-betul sebenarnya dah senaraikan semua dah. Okey, jadi kita tengok model tubuh manusia dekat sini. Oh, ini kawan saya, Ego. Ya? Siapa namanya tu? Namanya Hanif. Hanif, kawan baik saya, Ego. Yelah, bagilah nama. Okey, tak apa. Okey, sebenarnya bila kita dah sebut tadi, mulut, perut, esophagus, kita nak tahulah. Mulut tu memang semua orang tahu duduknya kat atas tu. Kan? Betul. Tapi bila sebut esophagus tu kat mana pula duduknya kan? Jadi nak tanya cikgu. Jadi kita tengoklah model tubuh manusia ni. Jadi dekat atas sekali tentulah mulut, betul? Kemudian makanan tu bila kita makan, kita kunyah, dan dia akan lalu ke bahagian esophagus. Esophagus ni dia ada kat sini. Oh, di bahagian ni lah. Yelah, panjang Maknanya panjang. Dia dalam leher kita. Ya, dekat leher tu. Kemudian dia akan panjang sikit lah, tiup panjang dan terus ke bahagian perut. Lepas tu makanan dalam perut tadi akan pergi pula ke bahagian usus. Usus ada kat bawah lah ni. Nampak kan padat je. Dia nampak macam mie, Ego. Inilah. Ni lapar ni namanya ni. Kan? Pasal makan ni semua lapar, Ego. Dia padat sikit sebab sebenarnya usus kita ni ada dua. Usus kecil dan usus besar. Dan dia melingkar dan panjang. Okey, kemudian makanan tadi bila dah dekat sini, dia akan keluar melalui dubur. Jadi daripada model ni kita dah tahu dah kedudukan mulut, esophagus, perut, usus dan juga dubur. Inilah sebenarnya bahagian-bahagian yang terlibat dalam aliran makanan sewaktu proses pencernaan. Okey. Dah lengkap dah sebenarnya, kita dah sebut dah semua. Okey. Seterusnya cikgu nak kita lihat gambar rajah dekat sini. Oh, yang ini, cikgu? Yang ini yang ini lagi jelas. Okey, lagi jelas. Okey, kita ada bahagian mulut, esophagus, perut, usus dan juga dubur. Jadi cikgu akan masukkan. Nampak tak ada tiup tu? Saya nampak, Ibu. Tiup. Yang tu untuk apa, Ibu? Sebenarnya fokus kita kat sini ialah kita nak melihat aliran makanan dalam proses pencernaan tu. Okey. Sebab kita fahamkan bila kita makan, kita nak tengok dia pergi ke mana. Jadi cikgu nak buat sedikit aktiviti lah. Aktiviti yang ringkas. Jadi cikgu gunakan, kita kena gunakan picagari. Cikgu. Okey, dan juga air berwarna. Okey. Nak buat macam mana, Cikgu? Kita nak masukkan air ni dalam picagari. Okey. Ambil banyak sikit Okey, kita ambil balik. Okey. Ambil masa sedikit. Okey. Air berwarna ini mewakili makanan kita lah. Kita anggap. Okey. Kemudian kita akan buat sikit aktiviti. Di mana air berwarna ini kita masukkan ke dalam tiup. Mulut lah. Itu bagaikan mulut kita lah, Cikgu. Ya, betul. Okey. Kita masukkan ke bahagian mulut. Dia turun ke bawah, Cikgu? Jadi sambil kita masuk ni, kita dah boleh nampak lah. Bergerak daripada bahagian mulut. Kemudian pergi ke bahagian esophagus. Kemudian dia akan pergi ke perut. Dan seterusnya, usus dan keluar melalui dubur. Okey? Sekarang saya faham, Cikgu. Itulah laluan sistem pencernaan, Cikgu. Bahagian-bahagian je, Cikgu. Aliran makanan. Okey, jadi daripada sini, kita nampak dengan jelas mulut di mana, esophagus, perut, usus dan
dubur. Dan secara tak langsung sebenarnya kita dah kenal bahagian-bahagian yang terlibat dalam pencernaan. Wah, macam biasa saya nampak macam model tersebut macam dapat minum, dapat makan, Ego. Apa kata kita berehat seketika, saya nak minum dulu air. Kita akan kembali semula ke Didik TV KPM. Kembali semula di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Aisyah serta kawan saya, Hanif. Okey, baiklah Cikgu. Kita teruskan pembelajaran kita. Kita sebenarnya nak buat apa, Cikgu? Okey, seterusnya kita nak buat aktiviti melakar dan melabel. Okay. Tadi kita dah kenal bahagian-bahagian pencernaan ada kat sana. Ya. Okey, jadi kita dah kenal pasti yang mulut, betul. Lepas tu kita ada esophagus, perut, usus dan juga dubur. Jadi kita nak melakar bahagian-bahagian ini. Okey, baiklah Cikgu. Jom kita mulakan. Jadi Cikgu boleh mulakan? Boleh, Cikgu. Okey. Jadi dah ada dah. Mulut tu tak perlulah kan? Tak perlulah. Sebab kita guna t-shirt. Ya. Jadi bila guna t-shirt kita bermula daripada bahagian leher, betul? Ya. Jadi cikgu akan mula melakar esophagus. Okey, esophagus tu bentuknya panjang kan? panjang, tiup kan? Okey, lepas ada esophagus, kita ada bahagian perut. Okey. Perut dia melengkung sikitlah. Okey, jadi bila murid buat aktiviti ni dia akan ingatlah. Maknanya mereka yang menonton sekarang ni, mereka pun boleh serta buat lah, Ego. Ya, betul. T-shirt saja dengan marker pen boleh conteng. Betul, kita Tapi gunakan sebelum anda t-shirt, conteng apa-apa t-shirt pun, pastikan dia t-shirt yang bukan macam pakaian seragam sekolah tu semua tak boleh lah kan. Betul. Ini pun t-shirt khas kan. Okey, lepas tu kita ada esophagus, perut. Kemudian kita mula lakar untuk bahagian usus. Okey. Jadi biasanya cikgu akan lakar bahagian atas tu ialah usus yang besar dululah. Ya. Okey. Bahagian atas. Ya, sekejap saja nampak sebenarnya. Nampak macam awan je, Ego. Tapi bukanlah ini usus besar lah, Ego. Ini kita lakar je kan. Okey. Simple pun tak apa. Okey. Ya, macam ni je. Murid tahun 3 pun boleh buat lah sebab mudah kan? je. Sebab ini tahun 3 kan. Ya. Okey, kemudian kita ada bahagian dubur. Tapi jangan dilupa. Macam cikgu cakap tadi, ada usus kecil. Kat mana nak letak tu? Kat bahagian tengah ni lah. Bahagian tengah lah. Jadi dia macam padat kan. Tadi dah tengok dah pada model tubuh manusia. Jadi lukis je, tak apa. Dia lukis garis-garis kan? Garis-garis saja. Sebab dia nampak apa? Padat. Ya. Ya, bagaikan bila saya tengok, Ego, kalau bekas makanan saya tu bagaikan dia dipenuhi dengan mi goreng, Ego. Tapi ni bukan mi goreng lah, ni usus kecil. Ya. Kan? Betul, padat kan. Jadi macam tu dah cukup. Dah cukup dah untuk tahun 3. Ya. Dah baik dah. Okey. Jadi ada esophagus, perut, kemudian kita ada bahagian usus dan akhir sekali kita ada bahagian dubur. Jadi kita dah selesai dah aktiviti melakar. Cuma okey, lepas melakar, kita nak warnakan bahagian ini. Kalau mau warna ni, cikgu lebih suka kalau kita warna-warni. Okey. Sebab kita nak bezakan setiap bahagian pencernaan ini. Jadi lebih mudahlah kita ingat. Ya. Jadi kalau nak mewarna tu, ambil masa sedikitlah, kan? Ya, okey. Sambil kita tunggu untuk warna tersebut keluar, Ego, saya nak tanya cikgu, yang apa yang cikgu tadi, yang cikgu dah melakarkan tadi tu, ia sebenarnya merupakan laluan sebenar yang untuk sistem pencernaan ataupun laluan sebenar apabila kita makan makanan sesebuah makanan. Ya, betul. Sebenarnya bila kita makan, okey, jadi dia melalui beberapa bahagian. Betul. Kita makan daripada mulut tadi, dia akan melalui bahagian-bahagian ini untuk makanan tadi sampai ke bahagian dubur lah dan keluar sebagai tinja. Betul? Maknanya dia akan masuk dulu ke bahagian mulut. Kalau saya cuba ingat balik yang lagu tadi kan. Mulut, lepas tu dia akan lalu laluan yang sangat-sangat bukan nipis tapi laluan yang panjang. Ya, betul. Itu adalah esophagus. Lepas tu sampai ke perut. Lepas perut tu macam cikgu tadi, cikgu lukiskan dulu yang macam yang awan besar, tapi yang tu bukan awan lah. Itu adalah yang apa tu usus besar. Tapi kalau kita kira sebagai laluan sebenarnya,
Dia Ya. akan lalu usus kecil dulu baru usus besar kan Ego? Betul. Dan Sangat betul. seterusnya ke dubur dan apa yang akan keluar tu adalah tinja. Ya, aliran makanan ini melalui bahagian-bahagian ini dan bahagian-bahagian ini juga kita kenali sebagai bahagian-bahagian yang terlibat dalam proses pencernaan. Okey. Dan itulah dia. Apabila kita dah apabila kita dah warnakan nanti kita akan tengoklah hasil yang akhir tu apabila t-shirt tersebut diwarnakan. Tapi saya nak tanya Ego, kalau kita tak guna ataupun kenapa kita gunakan t-shirt? Kenapa kita tak gunakan kertas kertas A4, poster, surat khabar? Kenapa t-shirt Ego? Okey, tak ada masalah nak guna kertas surat khabar ke kertas lah. Biasa kita guna kertas A4, kertas lukisan, tak ada masalah. Sebab biasa kalau kita lakar pun menggunakan kertas, kita akan tampal dalam buku. Tapi ini adalah salah satu cara okey, murid boleh lebih kreatif dan inovatif dalam menyampaikan maklumat. Okey, bila kita guna t-shirt ni pun, murid-murid biasa pakai. Itu memang sangat menarik lah. Dia pakai, dia bangga dengan hasil kerja dia. Kan? Jadi, bantulah juga sebenarnya. Dia bila dia bangga tu, dia boleh membentang dengan baik tajuk pencernaan ni. Sebenarnya, ini adalah salah satu cara lah untuk murid menjadi lebih kreatif dalam menyampaikan maklumat. Dan cara cikgu lukis zaman pun saya rasa t-shirt macam ni saya akan pakai juga Ego. Sebab sangat menarik. Dan apa yang saya nampak Ego, cikgu menggunakan warna yang berlainan. Kenapa Betul. Sebab apa kita guna warna yang berlainan? Macam cikgu cakap tadi, kita nak membezakan setiap bahagian pencernaan itu sendiri. Jadi kalau kita ikut color semua, yelah dalam badan kita bukanlah colourful macam ni kan. Semua warna merah lah kan. Sebab ada aliran darah. Tapi kalau kita guna satu warna je, kurang menarik. Yelah, betul kan? Betul. Kalau macam ni kan, lebih mudah untuk kenal. Oh, ini ada bahagian-bahagian tertentu. Okey. Jadi kita nak teruskan dengan boleh cikgu, sebab saya baru nak tanya, kalau kepada mereka yang menonton di rumah kan, mungkin mereka baru belajar, okey ini bahagian apa, tapi kita nampak ada bahagian yang berbeza berkaitan dengan ataupun sebab dia warna yang berlainan kan cikgu. Tapi bagaimana kita nak betul-betul tahu yang ni namanya apa, yang ni namanya apa? Ya, betul. Jadi kita kena buat melabel. Okey, boleh cikgu, jom. Jom. Jadi kita melabel, senang je. Tarik saja garisan. Okey, cikgu. Biasa kalau murid dia teruslah tulis ini apa kan. Tapi hari ni cikgu sediakan kataan. Saya nampak di sini. Nanti ya. Okey. Seterusnya kita tarik lagi. Okey, sebab kita tahu kan ni bahagian apa. Sebab saya nampak ini ada 4 warna, maknanya ada 4 bahagian lah cikgu. Ya, betul. Kan senang kan nak bezakan setiap satu. Bila kita dah color. Okey, lepas tu bahagian ini tarik je garisan. Okey, saya tolong cikgu. Ya, bantu. Okey, macam tu. Okey. Dan kemudian akhir sekali di bahagian bawah tariklah garisan. Kalau baik tegangkan dia dulu lah. Okey. Jadi bila dah ada garisan kita dah tahu kita nak letak apa. Murid boleh terus tulis sajalah. Okey, jadi senanglah untuk disimpan, digantung ke. Kalau saya tulis memang nampak comot cikgu, sebab tulisan saya macam cakap ayam cikgu. Sebab tu cikgu sediakan hari ni kad perkataan. Nasib baiklah cikgu. Sebab cikgu nak bagi kerja dekat Sean hari ni. Okey, Sean boleh ambil kad perkataan. Okey, saya ambil semua ke ambil satu-satu? Okey, kita mulakan dengan bahagian yang pertama dulu. Okey, yang ini cikgu? Okey. Apa dia Sean bahagian itu? Sebab dari tadi dah saya asyik sebutnya. Kita dah sebut banyak kali. Jadi memang Sean boleh ingat. Esophagus macam ni ke? Boleh atas sikit boleh tak apa. Atas tak ada masalah. Dekat dengan garisan. Dekat dengan garisan macam ni. Okey. Tekan ya. Okey. Cikgu bantulah. Okey, kemudian bahagian kedua. Lepas saya ni sampai pula ke inilah, bila saya makan tu rasa kenyang sebab dia masuk ke perut saya. Ya, betul. Okey. Dekat sini. Garisan dekat sana. Dekat sana. Maaf, cikgu. Boleh. Tak ada masalah. Buat silap kita betulkan. Okey, lepas tu seterusnya, makanan tadi dah masuk esophagus, pergi ke perut. Kemudian? Lepas perut tu, dia pergi pula terus ke dubur dekat sini. Ini macam mana ni? Kata dah banyak kali dah belajar ni. Salah ke cikgu? Ya, cuba ingat balik. Okey, kejap cikgu. Alamak, salah cikgu. Salah. Macam mana Okey, ni saya letak tepi dulu. Baru tadi dia cakap, dia dah dengar banyak kali ni. Cikgu dah lapar sangat dapat cakap pasal makanan pencernaan. Ni lapar-lapar ni ingat mi ke? Itulah. Dari tadi sebut mi kan? Okey. Okey. Dekat sini. Usus. Betul. Okey, dan yang terakhir. Usus besar, usus kecil kan? Ya, tak. Dan yang terakhir tu sebab saya ada 2 cikgu.
Ini jangan silap lah, jangan tak tahu rasanya lah. kat mana? Mulut kat mana, dubur kat mana? Saja je sedia dua tu. Lah mestilah tahu. Okey, apa dia? macam tu je. Dekat sini lah dubur je. Ya. Ini saya tahu je, cikgu. Saja ni je saya cuba kan. cover lah. Okey. Lepas tu Okey. yang mulut ni saya dah lekat, cikgu. Okey, tak apa. Tak Apalah, perlu ini sebab semua orang dah tahu. Ya, lagi satu kita label di t-shirt saja. Okey. Jadinya jelas kita dah nampak dah, inilah aktiviti melakar dan melabel yang boleh dibuat oleh murid dan memang untuk dicuba. Ya. Dan cukup percaya ada murid yang dah buat dah aktiviti ni. Ya. Dan dengan bangganya boleh gantung kan, ya. boleh pakai dan sentiasa ingat bahagian-bahagian yang terlibat dalam pencernaan. Cikgu. Kalau macam ni memang cantik lah, cikgu. Saya rasa lepas ni saya akan buat sekali, nanti saya akan pakai lah, cikgu. Ikut Tapi pakai di sebelum jalan, tu, sebelum tu kita akan rehat sekejap dan kembali semula di Didik TV KPM. Salam sejahtera, saya Cikgu Priya. Tahukah anda tentang asid perut? Cikgu pasti ramai yang tahu bahawa asid perut mempunyai pH, iaitu ukuran keasidan atau kealkalian di antara 1.5 sehingga 3.5. pH ini boleh menghakis perut kita. Jadi, mengapa perut kita tidak terhakis atau bocor ketika asid perut dirimbiskan semasa proses pencernaan sedang berlaku? Ini adalah kerana perut kita mempunyai lapisan perlindungan yang dikenali sebagai mucus gastrik. Ia memelihara dinding perut kita daripada tindak balas asid dan juga enzim pencerna semasa makanan sedang dicernakan di dalam perut kita. Sekian sahaja dari saya. Didik TV KPM. Kembali semula di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Aisyah. Baiklah, seperti yang anda nampak, kita dah pakai sarung tangan, ya, Cikgu? Ya. Sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan bahagian-bahagian ataupun komponen yang terlibat dalam aliran makanan ataupun sistem pencernaan. Sekarang apa pula yang kita akan buat, Cikgu? Yang menarik kan? Kita dah pakai glove ni. Dah sedia dah nak buat aktiviti. Jadi seterusnya, tadi kita dah belajar, kita dah tahu dah maksud apa tu maksud pencernaan. Kita dah tahu dah aliran makanan dan juga bahagian-bahagian yang terlibat dalam proses pencernaan. Jadi kali ini kita nak memahami lagi dengan lebih baik proses pencernaan itu sendiri. Jadi kita nak tahu. Ni nampak kita ada di bahagian mulut. Kita nak tahu apa yang terjadi sebenarnya dalam bahagian mulut sewaktu pencernaan tu. Okey. Lepas tu di esophagus, apa yang berlaku. Dan seterusnya perut dan juga usus. Jadi kita nak tahulah dalam setiap bahagian-bahagian pencernaan ini apa sebenarnya yang berlaku. Okey. Bagus, cikgu, sebab saya tahu makan je lepas tu keluar tu je. Kena faham lah. Lebih baik kalau kita tahulah apa yang berlaku untuk setiap bahagian. Okey, silakan, cikgu. Okey, jadi kita bermula yang kita dah belajar tadi, kita bermula dengan bahagian di mulut. Jadi dekat mulut kita ada gigi, betul? Kat sini cikgu ada gigi kan? Okey, sebenarnya murid dah belajar. Okey, di gigi ni kita ada belajar ada 3 jenis gigi. Okey, yang di depan sekali, kita ada gigi, kita panggil gigi kacip. Gigi kacip. Okey, gigi kacip ni fungsinya ialah untuk memotong makanan. Okey. Jadi masuk-masuk je makanan kena potong dulu. Yalah. Okey, lepas tu dia akan bergerak ke bahagian tengah di mana kita ada gigi taring. Gigi yang tajam sikit tu kan? Sebenarnya boleh tengok gigi sendiri. Okey, yang gigi taring tadi berfungsi untuk menyiat makanan, mengoyakkan makanan. Jadi secara tak langsung makanan kita dah jadi lebih kecil. Okey, lepas tu di bahagian belakang, di sini kita ada gigi geraham yang besar sikit tu, melumatkan makanan. Jadi sebenarnya gigi ni memang memainkan peranan yang penting dalam proses pencernaan. Sebab kita dah belajar kan, pencernaan itu proses makanan itu untuk dihancurkan dengan lebih kecil. Jadi di gigi, di bahagian mulut ni juga kita ada lidah. Lidah pun membantu menolak makanan, betul? Okey, kemudian kita ada air liur. Apa fungsi air liur tu, Cikgu? Betul. Air liur ni sebenarnya dia menukarkan makanan tadi kepada bentuk yang lebih ringkas. Jadi ada gigi, ada lidah, ada air liur dalam mulut dan ia akan membantu proses pencernaan. Ingat tadi cikgu ada sebut di awal tadi dalam video yang mana permulaan proses pencernaan berlaku di mana? Di mulut. Okey, betul. Jadi boleh kita gerak ke bahagian
kedua. Okey. Lepas So, kita dah kunyah. Dah hancurkan makanan. Yes. Dah Lepas sampai tu, kecil dah. Ya. Makanan tadi kita telan kan? Kita telan dan masuk ke bahagian mana? Ke sini, ke leher, kat dalam tu. Ada apa tu namanya tu? Esophagus. Betul, Ibu. Okey, jadi cikgu nak tunjukkanlah di esophagus. Okey. Ini kita bayangkan esophagus kita lah. Okey. Dia sebab dia macam tiup. Macam pipe kan? Macam tiup. Tiup panjang kan? Ya. Okey, jadi bahagian esophagus. Jadi bila bola ini Ya. mewakili makanan kita. Okey. Okey. Jadi cikgu masukkan sekarang Okey. bola tadi ke dalam sarung ni. Okey. 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 Adakah dia terus turun? Nampak macam tidak, Ibu. Dia macam tersekat kat sana. Tersekat kat sana. Habis tu macam tercekik mana? ke, Ibu? Bukan? Tak. Tak. Macam mana sebenarnya makanan kita ditolak ke bahagian bawah ini? Okey, itu kita nak belajar. Okey, di esophagus ada pengecutan otot berlaku. Okey, ya, pengecutan otot esophagus itu sendiri. Okey, jadi bila dia mengecut, contoh dia mengecut. Ya. Ya, maknanya dia bahagian yang mengecut tu yang dikecilkan oleh tangan cikgu tu bagaikan dia mengecut lah. Ya, kita bayangkan dia mengecut. Ya. Jadi tertolak ke bawah kan? Ya. Jadi dia akan kat situlah makanannya. Kemudian mengecut lagi. Oi. Itu lagi. Jadi tadi dekat atas, sekarang dah turun. Dah hampir ke tengah. Dah hampir ke tengah. Jadi makanan itu turun ke bahagian bawah melalui pengecutan esophagus. Dan dia akan turun ke bawah sehinggalah dia akan bergerak ke mana? Ke perut, cikgu. Ya, betul. Jadi faham ya, di esophagus makanan kita akan bergerak disebabkan oleh pengecutan otot esophagus itu sendiri. Okey, seterusnya. Okey, makanan kita akan bergerak ke bahagian perut. Jadi cikgu nak lagi Syam buat kerja sikit hari ni. Okey, boleh je, cikgu. Saya bagaikan pembantu cikgu hari ni. Ya, sebab tu dah suruh sedia dah dengan glove ni. Okey, sarung tangan ni. Okey, jadi Syam akan buat aktiviti yang menunjukkan proses pencernaan yang berlaku di bahagian perut. Macam mana, cikgu? Tak nampak pula perut saya. Kita tak nampak. Sebab tu kena sedia yang ini untuk menampakkan situasi yang berlaku di dalam perut kita. Okey, cikgu. Okey, boleh? Boleh, cikgu. Okey, sebenarnya Sean, yang berlaku di dalam perut kita ialah apabila makanan kita masuk, makanan kita akan dicernakan. Okey, dicernakan tu maksudnya dah mula hancur lah. Okey. Dia akan dihancurkan, dicernakan dengan kehadiran asid perut. Cikgu, dalam perut ada asid. Bukan bahaya ke, cikgu? Kan, ada asid. Kan? Ada asid perut ni. Macam mana ni dalam perut? Okey, yang macam kita tahu asid tu akan menghakis, betul? Tapi dalam perut kita istimewa sikit. Sebab dia ada mukus gastrik yang melindungi bahagian perut kita. Adalah sesuatu yang melindungi perut kita walaupun ada asid kat situ. Okey. Jadi, Syam boleh mulakan. Okey. Ini saya nampak ada bekas. Ya. Perut. Okey, dah ada bentuk dia lah, Dah ada bentuk perut, dah faham kan? Jadi plastik ini mewakili perut kita. Tu biskut tu dah telan tu. Dah masuk dalam perut ni. Kalau perasan biskut tu pun dah hancur sikit kan? Dia kecil sikit, cikgu. Kenapa? Sebab kita dah kunyah tadi dekat gigi kan? Kita bayangkan macam itulah. Okey, kemudian kita ada air berwarna, boleh angkat. Nanti dulu angkat dulu air berwarna. Angkat ni. Yang ini ialah saya minum, Ibu. Bukan. Jangan. Okey, yang ini ialah soda. Air soda berwarna. Kita wakilkan soda ini sebagai asid perut kita. Jadi dah boleh agak kan apa sebenarnya kita nak buat? Kita nak tengok proses pencernaan. Kita anggap itu dalam perut dalam plastik tu dengan kehadiran asid perut. Jadi Syam boleh mulakan. Masukkan soda berwarna tu dalam plastik. Boleh buat kat sini. Boleh kat sini . Buka plastik tu. Buka air, boleh buka. Buka dulu. Buka buka macam dulu. tu, cikgu. Okey. Tak apa, kita belajar. Kita belajar sama-sama ya. Buka boleh? Buka. Kejap, cikgu. Tak apa. Ni, ditutup dengan rapat supaya tak tumpah kan, cikgu? Ya, betul. Dah buka kita ada dah. soda. Soda mewakili asid perut. Kemudian boleh masukkan soda tadi ke dalam semua, plastik. Cikgu? Ya, semua. Semua. Terus tuang. Kita bayangkanlah perut kita ni dah ada asid perut. Kemudian makanan yang masuk ke dalam perut dengan adanya asid lah, cikgu. Betul. Sekarang kita tutup balik plastik tadi. Tutup plastik. Ziplock kan? Boleh tutup kan? Tutupkan. Sekarang cikgu nak Syam tekan dekat bahagian yang ada biskut tadi tu. Tekan ni, cikgu? Ya, betul.
Apa cikgu, pemerhatian yang awak boleh buat kat situ? dengan adanya yang cecair ni ataupun macam cikgu sebutkan tadi asid perut ni, Ya. dia macam lebih senang untuk nak hancurkan makanan yang ada kat dalam ni ke? Macam itulah situasi yang berlaku dalam perut kita. Kalau kita makan, dalam perut kita ada asid perut, Ya. dia akan membantu proses pencernaan tu. Oh. Maka kita senang tercerna dengan Ya. kehadiran asid perut. Okey, jelas Okey, tak? cikgu. Ya. Jelas, cikgu. Ya, okey. Sekarang cikgu nak tanya, apa dalam bentuk apa ni? Dah ada cecair kan? Jadi Ya. makanan tadi dah dalam bentuk separa cecair. Ah, Dah ya. ada dengan kehadiran asid perut Kalau tadi. macam dah. dicampurkan dengan cecair kan dia separuh cecair. Ya, Masih ada jadi- macam dia biji-biji sikit kat sini. Tapi Ya. Tak apalah. Jadi tapi kita fahamlah. Ya. Ada makanan yang dah tercerna. Ah. Ada mungkin masa ni pun ada nutrien-nutrien yang sebab makanan dah jadi dalam bentuk yang lebih ringkas. Ya. Jadi ada nutrien lah pada waktu ini. Okey. Okey, dah faham.Inilah yang berlaku dalam perut. perut. Makanan dicernakan dengan kehadiran asid perut. Jadi Ya. kita akan pergi ke bahagian yang terakhir. Ya. Okey, cikgu nak gerak ke sana boleh? Okey cikgu, boleh. Silakan ya. Saya gerak ke belakang sikit cikgu. Boleh. Okey. Okey, cikgu. Silakan cikgu. Okey, cikgu teruskan. Tadi kan kita dah tahu kan Ya. dia berada di bahagian perut. Okey? Oh. Di bahagian perut. Jadi kita tengok yang ni dalam bahagian perut lah. Kan tadi yang Syam buat tadi. Jadi cikgu tunjukkan juga. Yang ni cikgu guna roti. Okey? Okey, ini di bahagian perut. Kemudian kita dah faham lah. Lepas perut, makanan tadi akan bergerak ke bahagian usus. Ya. Jadi tuala ini mewakili usus. Okey? okey. Ya. Okey. Okey, boleh faham Okey, jadi cikgu kena keluarkan lah. Sebab kita nak tengoklah makanan di perut pergi ke bahagian usus. Okey. Keluarkan. Makanan ini dalam bentuk apa? Separa cair kan? Cair. Okey. Ada cecair lah. Ya. Okey. Okey, jadi cikgu pindahkan ke bahagian usus. Kita nak tengok apa yang berlaku dalam usus. Okey. Cikgu tutup, cikgu gulung sebab Okey. usus Macam kita. usus kan, Ya, macam digulung usus Dia kan? macam silinder kan? Yes. Okey, lepas tu cikgu tekan sikit sebab ada pergerakan dalam usus. Ya. Betul? Okey, biar Untuk nampak tak? menggerakkan makanan tersebut lah cikgu. Betul? Okey, sekarang nampak tak? Ya. Dah ada penyerapan berlaku. Okey, penyerapan berlaku. Ya. Jadi apa yang berlaku dalam usus ialah ada penyerapan nutrien. Penyerapan nutrien itu berlaku di usus. okey. Ya. Jadi kita buka. Kita dah tekan sikit kan? Ya. Kita buka. So kita nak tengok ni apa yang berlaku di usus. Okey. Nampak tak tuala tadi dah bertukar warna. Dah ada apa? Cikgu boleh angkat sikit nak bagi kepada mereka yang ada di rumah tu untuk tengoklah. Okey, ada berlakunya penyerapan. Nampak macam tuala dia dah basah ya? Dia dah basah. Jadi ada penyerapan air, ada penyerapan nutrien. Jadi kita anggap bahawa inilah yang berlaku di usus, iaitu berlakunya penyerapan air dan juga penyerapan nutrien. Jadi apa jadi dengan makanan tadi? Ya. Ni nampak ni. Yang baki ni ke? Jadi ni adalah makanan yang tidak tercerna. Jadi makanan-makanan ini akan apa? Terus bergerak ke usus, bertukar warna, bertukar warna dan dia akan jadi tinja. Apa tu tinja? Itu yang akan keluar nantilah itu. Najis kan? Najis. Itulah perkataan dia. Lupa pula. Ya. Tinja ini akan bergerak terus ke dubur dan keluarlah. Yang ini makanan tidak tercerna, makanan yang tidak diperlukan oleh badan. Makanan tercerna tadi dah terserap lah. Okey. Jadi inilah proses-proses yang berlaku di setiap bahagian-bahagian yang terlibat dalam proses pencernaan. Wah, sangat menarik cikgu. Sebelum ni saya lebih kurang tahu, tapi dengan penerangan cikgu tu memang saya fahamlah apa yang berlaku untuk setiap bahagian yang terlibat dalam sistem pencernaan, iaitu contoh di mulut tu dikisarkan, dikecilkan makanan yang dah besar tu, dikecilkan, lepas tu laluan di esofagus menggunakan ataupun pengecutan otot ya di laluan esofagus untuk membenarkan ataupun untuk menggerakkan makanan tersebut bergerak ke perut. Lepas tu kat perut tu nampak tu ada asid kan, dan seperti apa yang saya buat tadi dah hancurkan, dan untuk makanan tu menjadi lagi ringkas ataupun lagi kecil dengan adanya asid perut tu dia akan jadi lagi senang, lagi mudah lagi tercerna. mudah. Okey, kemudian di usus ni mulalah terbentuknya tinja, betul? Okey, jadi berlaku dan juga berlakunya penyerapan air dan juga nutrien. Makin lama makin banyaklah hilang air. Itu yang nanti akan membentuk tinja. Ya, betul. Okey. Tapi cikgu, yang untuk yang sistem pencernaan ni ada tak apa-apa aktiviti ataupun apa-apa tabiat yang dilakukan oleh manusia ni yang boleh mengganggu
pencernaan kita, Cikgu. Ya betul. Kita akan belajar selepas ini tabiat-tabiat yang mengganggu pencernaan. Okey. Tapi untuk itu, kita boleh tengok sebuah video. Jom. Lapar lah. Makanlah roti semalam. Sedap. Minum air. Jangan makan laju-laju. Kalau makan laju-laju, nanti tercekik. Lega. Alhamdulillah. Kiran, kenapa awak sedang makan? Kan kita nak jogging. Saya nak makan roti je. Lepas tu kita boleh jogging. Jom. Kiran, kenapa dengan awak ni? Awak sihat ke tak? Tak, saya sakit perut lah pasien. Kan saya dah cakap, jangan makan sebelum berlari. Tak baik tu. Saya minta maaf, pasien. Mari, sini makan dek. Wah, Abang masak apa hari ni? Mama masak nasi goreng kegemaran adik. Baca bismillah dulu. Bismillah. Dek, habiskan makan dulu baru bercakap. Aku Makan? Kan dah tercekik, minum air dulu. Okey. Sebab itulah Mama cakap, kalau makan tak boleh bercakap, kena habiskan dulu makanan baru boleh bercakap. Adik akan dengar cakap Mama lepas tu. Ketika makan, kita tak boleh bercakap. Bagus untuk pencernaan. Kena habiskan dulu makanan, baru boleh bercakap. Baiklah Mama, makanya adik akan habiskan makan dulu baru bercakap. Bagus. Sampai ni kita habiskan makan, baru kita boleh berbual-bual dan bercakap. Sangat menarik video tersebut. Dia berkaitan dengan tabiat mengganggu pencernaan. Tetapi sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi berkaitan dengan tabiat tersebut, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula di Didik TV KPM. Kembali semula di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Aisyah. Baiklah Cikgu, sebelum kita berehat tadi kan, kita tengok satu video berkenaan dengan tabiat mengganggu pencernaan. Mungkin Cikgu boleh jelaskan dengan lebih lanjut lagi? Ya betul. Kita nak belajar seterusnya tabiat yang mengganggu pencernaan. Jadi tak baguslah kan kalau kita amalkan tabiat ni. Jadi berdasarkan video tadi sebenarnya kita dah tengok yang pertama, murid itu makan dengan gelojoh, makan dengan laju. Kenapa? Sebab lapar. Bila lapar tu nak makan dengan laju. Tapi kita kena ingat bahawa pencernaan itu bermula di mulut. Kalau kita tak kunyah dengan betul, macam mana nak masuk ke esophagus, betul? Jadi makanan tadi tidak dikecilkan dengan betul dan menyebabkan tercekik. Jadi ada satu lagi situasi yang boleh menyebabkan tercekik tadi. Yang kedua tu kalau kita memanglah kita tak makan laju, tapi mungkin kita makan sambil bercakap. Yalah kan. Kalau makan sambil bercakap, macam mana kita nak mengunyah dengan betul dan akhirnya makanan tu akan masuk dalam saiz yang agak tak betul. Sepatutnya makanan itu lebih kecil kan? Betul. Jadi bila keadaan itu berlaku, ia akan menyebabkan kita tercekik. Okey. Dan yang ketiga, makan sebelum aktiviti yang lasak. Kamu nak pergi jogging, nak pergi berlari, lepas tu makan
terus pergi berlari. Oh, tak boleh ke cikgu? Tak boleh. Dia kena ada satu masa lah. Ya. Okey. Satu tempoh sebelum buat aktiviti yang lasak tadi. Oh, sebab itulah mak saya sudah sebut cikgu. Sebelum pergi berlari, pastikan tunggu 1 jam selepas makan. Baguslah tu. Betul. Kalau tidak apa? Kalau betul-betul lepas kita makan, kita nak buat aktiviti yang lasak, itu yang mudah muntah. Betul rasa nak muntah. Tak selesa. Nak pingsan pula sebab tak rasa selesa kan? Tak rasa selesa di bahagian perut. Sebab kita dah mengganggu proses pencernaan tadi. Jadi ini tabiat-tabiat yang memang sepatutnya kita elakkan. Ya. Dan kalau kita tengok lagi, kita perlulah jagakan bahagian pencernaan kita ni. Jadi kurangkanlah minum minuman yang berkarbonat. Jadi jangan kerap minumlah sebab kita nak jaga bahagian-bahagian pencernaan ini kan. Jadi kita kena elakkanlah tabiat-tabiat yang boleh mengganggulah pencernaan. Ya, cikgu. Dan juga kalau kita tak makan dengan betul, kita akan kena macam satu penyakit kan, iaitu gastrik kan cikgu? Ya, kalau kita makan, kita biar perut kita lapar lama sangat. Kemudian kita sibuk sangat, kita makan tak tentu masa. Kan kita akan dapat gastrik lah. Jadi ini semua bahagian-bahagian kita dah tahu bahagian-bahagian pencernaan, terutamanya perut sangat penting. Jadi cikgu harap kita boleh elakkan tabiat-tabiat yang mengganggu pencernaan. Ya, cikgu. Dan sebelum kita berakhir, cikgu pun ada sediakan satu video kan cikgu? Ya. Jadi sebenarnya kita dah sampailah ke penghujung pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum cikgu buat rumusan, cikgu nak kita tonton sama-sama pendapat dan pandangan murid tentang proses pencernaan. Jom. Hai, saya penggemar makanan. Saya suka makan makanan yang berkhasiat. Untuk pastikan saya dapat nutrien secukupnya supaya saya sihat dan kuat. Saya suka makan makanan dan saya akan pastikan makanan itu betul-betul matang sebelum saya telan. Saya rasa mudah nak telan dan bila saya makan setakat ini, saya tidak sakit perut. Kalau saya makan tak terlalu banyak dan saya tidak biar perut lapar sangat. Saya kerap makan makanan berkhasiat. Ibu dan ayah selalu menyuruh saya untuk makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Ibu kata serat daripada buah-buahan dan sayur-sayuran penting untuk sistem pencernaan saya. Patutlah bila saya makan makanan seimbang yang ada buah-buahan dan sayur-sayuran, saya mudah untuk membuang air besar dan tidak sakit perut. Terima kasih ibu dan ayah kerana membantu saya menjaga pemakanan dengan baik. Itulah dia video berkenaan dengan pandangan murid berkenaan dengan topik pada hari ini, iaitu pencernaan. Dan lagi sekali sebelum kita berakhir, saya nak ucapkan terima kasih kepada cikgu, Cikgu Aisyah, atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini, dan juga kepada mereka yang menonton di rumah. Harap anda dapat mendapat manfaat daripada apa yang kita belajar, iaitu pencernaan. Terima kasih lagi sekali cikgu, dan kepada mereka yang menonton di rumah, pastikan anda juga sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19, dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di Didik TV KPM. Jumpa lagi. Bye.